Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan. Pagi ini insya-Allah kita akan sambung hadis yang kita lihat sebelum ini, iaitu berkenaan dengan al-af wal afiyah. Kemaafan atau keampunan dan kesejahteraan. Baik, kita lihat hadis ini. Qala sami'tu ibn Umar yaqul lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i ad-da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wahfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an ughtala min tahti. Daripada Jubair katanya, aku mendengar Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini pada waktu petang dan pada waktu pagi. Itu doa yang sentiasa dibaca oleh Nabi setiap pagi dan juga petang. Doa tersebut, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu al-afwa, iaitu kemaafan, wal afiyah, dan kesejahteraan. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kemaafan dan kesejahteraan dalam urusan duniaku, dalam urusan agamaku, wa dunyaya, dan urusan duniaku, wa ahli, dan pada ahli keluargaku, wa mali, dan pada harta bendaku. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutupkanlah auratku, wa amin rawati, dan amankanlah perasaan takutku, wahfazni min baini yadayya, dan peliharalah aku daripada sebelah hadapan aku, wa min khalfi, dan daripada sebelah belakangku, wa an yamini, dan daripada sebelah kananku, wa an shimali, dan daripada sebelah kiriku, wa min fawqi, dan daripada sebelah atasku, wa a'udzu bika an ughtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu daripada disambar ataupun diazab daripada sebelah bawahku. Jadi pada dalam kelas yang sebelum ini kita telah melihat tentang makna al-afwa dan
al-afiyah itu. Al-afwa maknanya adalah kemaafan terhadap dosa yang dilakukan. Al-afwa, daripada kalimah inilah adanya sifat Allah al-afu, yang mana kebanyakan daripada kita memang kita menghafal doa yang selalu dibaca bila masuknya bulan Ramadan, khususnya pada 10 malam yang terakhir. Itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha memberikan kemaafan. Engkau sukakan kemaafan, maka berikanlah kemaafan kepadaku. Di al-afwa, kemaafan itu dia berbeza dengan keampunan yang Allah berikan. Allah mengampunkan dosa dengan Allah memberikan kemaafan terhadap dosa tersebut ada sedikit perbezaan menurut sebahagian ulama. Dikata mereka Allah mengampunkan itu dengan dia tidak mengazab manusia disebabkan dosa yang mereka lakukan. Tapi dari segi rekod catatan amalan tu masih ada, masih ditulis. Berbeza dengan kemaafan yang Allah berikan, Allah akan memadamkan dosa-dosa tersebut seolah-olah tak pernah pun dilakukan. Jadi itu al-afwa. Kemudian al-afiyah maksudnya kesejahteraan. Kesejahteraan fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di hari akhirat nanti. Di dunia ni seperti yang disebutkan dalam doa selepas itulah. Di akhirat, kesejahteraan di akhirat adalah Allah pelihara kita daripada kesusahan yang akan menimpa semua makhluk ketika dibangkitkan pada hari akhirat nanti. Bermula sebelum tu lagi di dalam kubur ada sebahagian manusia yang diazab disebabkan dosa mereka. Kemudian bila dibangkitkan pada hari akhirat di padang mahsyar yang panas, yang tak ada sebarang teduhan, tanpa sebarang pakaian, kemudian matahari didekatkan kepada manusia dan pelbagai lagi perkara yang akan manusia lalui selepas daripada mahsyar itu. Mizannya, sirat dan sebagainya, sehinggalah sampai kepada syurga ataupun neraka. Jadi kita mohon kepada Allah, Allah berikan kesejahteraan kepada kita di dunia ni dan pada hari akhirat nanti. Dan dalam kelas yang sebelum ni juga kita dah lihat tentang al-afwa wal-afiyah fi dini. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu kemaafan dan kesejahteraan dalam urusan dunia aku. Itu kita mohon kepada Allah supaya Allah pelihara kita daripada menjadi golongan yang sesat, menjadi golongan yang meninggalkan Al-Quran dan juga As-Sunnah itu golongan yang ditimpa dengan penyakit syubhat dan juga syahwat. Yang mana penyakit syubhat itu ia penyakit hati, iaitu hati yang dipenuhi dengan perasaan ragu-ragu, tak yakin kepada janji Allah dan juga Rasul. Kemudian nifak, berpura-pura beriman kepada Allah tapi sebaliknya ingkar, ataupun penyakit kufur ataupun syirik kepada Allah. Begitu juga penyakit syahwat, iaitu manusia yang suka mengikut hawa nafsu. Jadi ini kita mohon kepada Allah supaya Allah berikan kemaafan dan kesejahteraan dalam urusan agama kita dengan dijauhkan daripada penyakit syubhat dan juga syahwat. Ubat
kepada penyakit syubhat itu adalah dengan menuntut ilmu. Dengan ilmu yang benar sajalah akan dapat untuk menghilangkan segala keraguan, segala ketidakyakinan, nifak, kufur, syirik dan sebagainya boleh dihilangkan dengan ilmu yang sahih, iaitu apabila seorang itu bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Manakala penyakit syahwat adalah dengan sabar dalam menahan hawa nafsu itu, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Walaupun mungkin kadang-kadang amalan yang soleh ataupun ketaatan itu susah untuk dilakukan, datangnya perasaan jemu, malas, bosan dan sebagainya, tetapi kita tetap bersabar melaksanakannya atas dasar ini merupakan suatu perintah daripada Allah. Walaupun hawa nafsu mengajak supaya meninggalkan perbuatan tersebut, tapi orang-orang yang beriman akan sentiasa bersabar dalam melaksanakan amalan soleh, ketaatan yang Allah perintahkan itu. Begitu juga bersabar dalam meninggalkan perbuatan dosa dan juga maksiat yang mana syahwat itu cenderung kepadanya. Itu juga perlu kepada kesabaran. Jadi kita mohon Allah berikan kemaafan dan kesejahteraan kepada kita dalam urusan agama kita dengan memberikan penawar kepada penyakit syubhat, iaitu dengan ilmu itu, dan penawar kepada penyakit syahwat, iaitu dengan bersabar. Seterusnya, yang kita nak lihat pagi ini adalah sambungan kepada doa ni. Wa dunyaya wa ahli wa mali. Kalau kita belajar bahasa Arab, wa ni maksudnya dan. Wa dunyaya wa ahli wa mali. Jadi dia dari segi makna, kalimah yang kita sebut sebelum itu, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, itu ada. Dari segi makna, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dunyaya, kemudian al-afwa wal afiyah fi ahli, al-afwa wal afiyah fi mali. Jadi kita mohon kepada Allah, di samping Allah berikan kemaafan dan kesejahteraan kepada urusan agama kita, kita juga minta supaya Allah berikan kedua-dua perkara itu kepada urusan dunia kita juga. Kerana kita sebagai manusia ni, Allah jadikan untuk kita hidup di atas dunia ni, di atas muka bumi ni. Dan dunia ni menjadi suatu tempat untuk kita benar-benar melakukan amalan, berusaha bersungguh-sungguh mengumpulkan pahala untuk kita bertemu dengan Allah pada hari akhirat nanti. Tak boleh tidak, dunia ni tak boleh ditinggalkan. Kerana dunia merupakan jambatan kepada akhirat. Dunia lah tempat manusia untuk mereka bekerja, untuk mereka berusaha. Jadi kita bekerja dan berusaha di dunia ni bukan sekadar dalam urusan agama semata-mata, tapi juga urusan kehidupan kita. Jadi sebab itu kalau kita tengok Allah nyatakan dalam Quran, dalam surah 16 ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. Allah, dia mengeluarkan kamu daripada perut-perut ibu-ibu kamu, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu apa pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati ataupun akal fikiran. La'allakum tashkurun, supaya kamu semua kamu bersyukur kepada Allah. Jadi Allah nyatakan, Allah mengeluarkan, Allah menjadikan manusia dalam perut ibu, kemudian mengeluarkan mereka ke atas dunia ni dalam keadaan tidak mengetahui sebarang ilmu pun, dan kemudian Allah berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan akal fikiran untuk mereka dapat mempelajari ilmu untuk mereka hidup di atas dunia ni, untuk mereka boleh berdikari di atas dunia ni. Dan segala yang Allah kurniakan itu, pendengaran, penglihatan dan akal fikiran, tujuannya la'allakum tashkurun, supaya kamu semua kamu bersyukur kepada Allah, supaya manusia menggunakan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan itu kepada ketaatan kepada Allah. Bukan sekadar menggunakan untuk dunia semata-mata, tetapi juga yang lebih penting lagi, supaya setiap yang dia lakukan di atas dunia ni menjadi suatu bentuk ibadah dia kepada Allah. Walaupun kadang-kadang perkara itu merupakan suatu kebiasaan bagi manusia, tapi disebabkan ilmu yang seseorang itu ada, dia akan menjadikan apa yang dilakukan itu merupakan amalan untuk akhirat dia. Perkara yang biasa seperti makan, minum, tidur, keluar rumah dan sebagainya, bagi sebahagian manusia, ia menjadi suatu kebiasaan semata-mata. Tapi bagi sebahagian manusia yang lain, ia menjadi suatu ibadah dia kepada Allah. Itu perbezaan itu akan berlaku apabila manusia itu ada ilmu. Bila dia menggunakan nikmat itu dengan betul, dia akan khususnya nikmat pendengaran, penglihatan dan akal itu untuk menuntut ilmu, bukan sekadar ilmu dunia, tapi juga ilmu akhirat. Ia akan menjadikan segala perbuatan dia di atas dunia ni bukan sekadar kebiasaan, tetapi ia menjadi suatu ibadah dia kepada Allah. Sebab itu Nabi mengajarkan berbagai doa ataupun zikir kepada para sahabat baginda, supaya apa yang baginda lakukan, apa yang mereka lakukan itu, ia akan menjadi ibadah. Kalau sebelumnya, sebelum memeluk Islam, para sahabat mereka bangun daripada tidur, mereka keluar rumah, mereka makan, minum dan sebagainya. Ia menjadi satu kebiasaan semata-mata. Tapi dengan doa yang Nabi ajarkan, bangun daripada tidur baca doa, masuk ke tandas baca doa, keluar tandas baca doa, makan, minum, keluar rumah dan sebagainya, semuanya membaca doa ataupun zikir. Jadi ia akan mengubah kebiasaan itu menjadi suatu ibadah kepada Allah. Dalam satu lagi ayat, dalam surah 30 ayat 54,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah dialah yang telah menciptakan kamu bermula dengan keadaan yang lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian dia menjadikan sesudah daripada kelemahan itu kekuatan. Itu bermula di dalam perut ibu itu sebagai janin, kemudian lahir ke dunia sebagai bayi, sebagai kanak-kanak. Itu merujuk kepada kelemahan yang disebutkan di sini, iaitu bermula dalam perut ibu dan kemudian dilahirkan sebagai kanak-kanak. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah jadikan sesudah daripada kelemahan itu kekuatan, iaitu manusia membesar daripada kanak-kanak itu menjadi dewasa. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Kemudian dia menjadikan sesudah daripada kekuatan itu kelemahan. Umur yang dewasa itu kemudiannya makin lama meningkat tua. Wasyaibah. Dan dia menjadikan uban. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan, menjadikan apa yang dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Dan dialah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Jadi Allah menciptakan manusia ni tak kekal dalam satu keadaan, berbeza dengan para malaikat, yang mana seperti mana mereka dijadikan ketika awal kejadian sampailah berlakunya kiamat nanti, begitulah keadaan mereka. Berbeza dengan manusia, lahir bermula daripada perut ibu, lahir sebagai kanak-kanak, kemudian membesar, dewasa, menjadi tua, dan kemudian penuh dengan uban dan menemui kematian. Oleh sebab itu Allah berulang kali menyebutkan tentang kejadian manusia supaya mereka ingat bahawasanya hidup di atas dunia ini ada tempoh masanya. Ada sebahagian orang yang mungkin tak sempat pun sampai kepada umur yang tua, tak sempat pun beruban, tapi dah sampai masa kematiannya. Sebahagian lagi mungkin sampai kepada umur yang lanjut, sampai dia telah lupa pelbagai perkara. Dan Allah juga nyatakan bahawasanya kehidupan dunia ni ia ibarat seperti tumbuh-tumbuhan yang akan kering dan juga hancur. Allah sebut dalam surah 57 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuh ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. I'lamu annamal hayatud dunya. Ketahuilah kamu semua bahawasanya tidak lain kehidupan dunia itu la'ibun wa lahwun.
permainan dan juga hiburan. Wazinatun, dan perhiasan. Wa tafahurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Dan sifat saling bermegah di antara kamu dan saling menimbun-nimbunkan harta dan meramaikan anak-anak. Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh. Kehidupan dunia itu ibarat seperti hujan lebat yang mengkagumkan. Al-kuffar itu para petani, nabatuh kan tanamannya. Itu para petani, kuffar di sini merujuk kepada para petani, iaitu orang-orang yang mengorek tanah, kemudian meletakkan biji benih dan menutupkan kembali tanah tersebut. Dari situlah datangnya makna kafir itu, iaitu menutup. Kalau kafir yang merujuk kepada golongan yang ingkar itu maknanya golongan yang menutup hati mereka daripada kebenaran. Juga disebut kalau ramai kafirin ataupun kufar. Tapi di sini kufar adalah para petani. Yang mana para petani bila mereka melihat kedatangan hujan, mereka berasa kagum, berasa gembira apabila selepas hujan lebat itu yang menyuburkan tanah mereka dan menyebabkan tumbuh-tumbuhan yang subur, pelbagai jenis. Begitulah manusia yang kehidupan dunia ni mengkagumkan dan melekakan mereka. Dan Allah peringatkan dunia itu sama seperti tumbuh-tumbuhan. Summa yahij fatarahu musfarran. Tumbuh-tumbuhan yang asalnya hijau, segar itu tumbuh dengan subur. Summa yahij, ia akan menjadi kering. Ia akan menjadi kering. Fatarahu musfarran, dan kau akan melihat ia berwarna kekuningan. Summa yakunu hutama, dan kemudian dia akan hancur. Begitu juga kehidupan dunia ni, sampai suatu masa dunia akan menemui pengakhirannya apabila berlakunya kiamat itu. Itu kejadian kebinasaan dunia ni. Tapi sebelum dunia ni binasa, manusia itu juga telah ramai yang menemui kematiannya. Dan apabila matinya seorang itu, maka tak ada lagi peluang untuk dia melakukan amalan yang soleh. Kalaulah ketika dia masih hidup, dia mesti sia-siakan nikmat yang Allah berikan, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan dan juga akal fikiran itu. Termasuk juga nikmat kelapangan masa. Yang mana Nabi menyebutkan ada dua perkara yang menyebabkan manusia itu tertipu dengannya. As-sihhatu wal farah, iaitu nikmat kesihatan dan juga kelapangan masa. Jadi Allah nyatakan dunia itu ibarat seperti tumbuh-tumbuhan yang akan berubah menjadi kering, kekuningan, kering kemudian menjadi hancur. Wa fil akhirati azabun syadid, dan di akhirat itu adanya siksaan yang dahsyat bagi golongan yang ingkar. Wa maghfiratun minallah wa ridwan, dan adanya pengampunan dan keredaan daripada Allah terhadap orang-orang yang beriman. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak lain kehidupan dunia ini melainkan hanyalah kesenangan yang memperdayakan manusia itu. Dunia, Allah nyatakan, tidak lain merupakan kesenangan yang memperdayakan ramai manusia. Walaupun begitu, bagi orang-orang yang beriman, dunia ni tetap juga mereka terpaksa melaluinya. Mereka terpaksa bekerja, berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki, untuk melaksanakan amalan soleh yang Allah perintahkan ke atas mereka, untuk menjauhi segala dosa dan juga maksiat yang dilarang oleh Allah. Itu semua kehidupan yang
orang-orang yang beriman wajib untuk melaluinya sebelum mereka sampai pada hari akhirat, sampai kepada kematian dan kemudian dibangkitkan pada hari akhirat. Jadi sebab itu Nabi dalam doanya itu bukan sekadar memohon supaya Allah berikan al-afiyah kepada agama semata-mata, tapi juga kepada urusan dunia ni. Dan dalam hadis yang lain, dalam Sunan At-Tirmizi, Nabi menyebutkan tentang nikmat dunia yang Allah berikan kepada manusia itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Siapa yang bangun pada waktu pagi dalam keadaan aman, tenteram di tempat kediamannya, mu'afan fi jasadihi, dan dikurniakan dengan kesihatan pada tubuh badannya, indahu qutu yaumihi, dan di sisinya ada makanan pada hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah telah dihimpunkan dunia ini buatnya. Jadi seorang yang bangun pagi dalam keadaan aman tenteram di rumahnya, dikurniakan kesihatan yang baik pada tubuh badannya, dan dia ada makanan untuk hari itu, seolah-olah seperti Allah telah berikan dunia ni, semua dunia ni kepadanya. Jadi ini nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Cuma sebahagian manusia mereka sedar ini merupakan walaupun nikmat, tapi ia juga merupakan suatu ujian daripada Allah, dan mereka menggunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ada sebahagian yang lain, mereka menganggap ini merupakan suatu nikmat semata-mata. Bahkan mereka menggunakannya kepada perkara-perkara yang tak berikan manfaat buat akhirat mereka. Jadi bila kita mohon kepada Allah dalam doa yang Nabi ajarkan dalam Sunan Ibnu Majah tu, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya. Dalam urusan dunia kita, itu kita mohon Allah berikan kemaafan dan kesejahteraan kepada tubuh badan kita, kepada apa yang kita lakukan di dunia ni, pada pekerjaan kita, supaya semua yang Allah berikan kepada kita daripada nikmat-nikmat dunia tu, dia berikan manfaat untuk kita pada hari akhirat nanti. Bukan sekadar nikmat semata-mata di dunia saja, seperti yang dirasai oleh golongan yang kafir, yang ingkar. Allah berikan banyak nikmat kepada mereka, tetapi sekadar itu sajalah. Setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh golongan yang ingkar, yang musyrik kepada Allah, walaupun sebahagian mereka baik di dunia ni, Allah berikan balasan berupa nikmat. Jadi sebab itu sebahagian orang mungkin tertanya-tanya, bagaimanakah nasib orang-orang yang ingkar, yang ketika dunia ni dia baik dengan manusia, suka tolong orang, suka buat kerja-kerja kebajikan, tapi dia bukan termasuk di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi bagaimanakah nasibnya pada hari akhirat nanti? Nabi nyatakan dalam sebuah hadis bahawasanya golongan yang ingkar itu, yang baik di dunia ini, Allah akan balas segala perbuatan baik mereka dengan berikan nikmat kepada mereka di dunia ini. Disebabkan mereka tak beriman kepada Allah, mereka hanya mendapat setakat itu saja. Dan di hari akhirat nanti, tak ada apa lagi dah untuk Allah berikan kepada mereka, sebab semuanya telah pun mereka dapat ketika di dunia ini.
Berbeza dengan golongan yang beriman kepada Allah, Allah berikan bukan sekadar di dunia semata-mata, tapi disebabkan keimanan mereka itu, Allah akan berikan lebih lagi pada hari akhirat nanti. Jadi itu yang membezakan keadaan golongan yang beriman dengan golongan yang kafir, yang musyrik kepada Allah, walaupun ketika di dunia dulu mereka orang yang sangat-sangat baik di mata manusia. Tapi disebabkan mereka engkar kepada Allah, mensyirikkan Allah, maka segala kebaikan itu Allah segerakan buat mereka di dunia dan tak ada bagi mereka apa-apa pun pada hari akhirat nanti. Dan kemudian kalau kita tengok dalam sebuah lagi hadis, an Abdurrahman ibn Abi Bakr annahu qala li abihi ya abati inni asma'uka tad'u kulla ghadah Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa ant tu'iduha thalathan hina tumsi wa hina tusbih thalathan wa taqul Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr la ilaha illa ant tu'iduha thalathan hina tumsi wa hina tusbih thalathan faqala na'am ya bunayya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bihin wa ana uhibbu an astanna bi sunnatihi. Daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah, bahawasanya dia berkata kepada bapanya, iaitu Abi Bakrah, ya abati, wahai bapaku, inni asma'uka tad'u kulla ghadah. Sesungguhnya aku mendengar engkau sentiasa mengucapkan pada waktu pagi, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan pada tubuh badanku. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada pendengaranku. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada penglihatanku. La ilaha illa ant. Tiada sebarang ilah yang diabdikan diri melainkan hanyalah engkau. Tu'iduha salasan hina tumsi wa hina tusbihu salasan. Dan engkau, wahai ayah, engkau mengulangnya sebanyak 3 kali pada waktu petang dan 3 kali pada waktu pagi. Wa taqul Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Dan kemudian engkau mengucapkan, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekufuran dan kefakiran. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, sungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu daripada azab kubur. La ilaha illa ant. Tiada ilah yang diabdikan diri melainkan hanyalah engkau. Tu'iduha salasan hina tumsi wa hina tusbih. Dan engkau mengulangnya pada waktu petang 3 kali dan pada waktu pagi 3 kali. Faqala, na'am. Lalu kata Abi Bakrah kepada anaknya, na'am, ya bunayya, wahai anakku. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bihin. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini. Wa ana uhibbu an astanna bi sunnatih. Dan aku suka untuk aku berpegang teguh dengan sunnah baginda. Jadi ini suatu doa yang lain
yang berkaitan dengan yang hadis yang utama yang kita baca pada pagi ini, iaitu al-afwa wal afiyah. Ini juga termasuk daripada sebahagian daripada zikir pagi dan juga petang, iaitu kita membaca sebagaimana dibaca oleh Abi Bakrah ini, yang katanya dia mendengar Nabi SAW membaca zikir ataupun doa ini, iaitu Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. 3 kali pagi dan juga petang. Dan kemudian disambung dengan Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa ant. Juga 3 kali pagi dan juga petang. Di sini doa yang disebutkan juga berkenaan dengan afiah, kesejahteraan, iaitu kita mohon kepada Allah diberikan afiah pada tubuh badan kita, diberikan kesihatan yang baik, dan kemudian masa yang berkualiti yang dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita mohon kepada Allah berikan kesejahteraan kepada pendengaran kita dan kepada penglihatan kita, supaya kita dapat untuk menggunakan kedua-dua nikmat yang besar ini dengan sebaik-baiknya. Di samping kita gunakan untuk urusan dunia kita, juga kita menggunakannya untuk urusan agama kita ni. Jadi itu yang disebutkan dalam hadis yang utama ni. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya. Pada dunia kita, iaitu kita mohon kepada Allah diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan daripada sebarang musibah, diberikan masa yang dipenuhi dengan perkara-perkara yang dapat berikan manfaat kepada diri kita. Dan kemudian kita juga mohon supaya Allah berikan kesejahteraan pada ahli keluarga kita. Dan kita minta bukan sekadar untuk diri kita semata-mata, tapi kita berdoa juga untuk ahli keluarga kita, supaya Allah berikan kemaafan dan kesejahteraan kepada mereka. Dan kalau kita lihat dalam Quran, antara sunnah para nabi itu adalah mereka mendoakan untuk ibu bapa mereka dan juga untuk zuriat keturunan mereka. Bukan sekadar untuk diri mereka semata-mata, tapi juga untuk kaum keluarga mereka. Begitu juga kita ni, kita di samping berdoa kepada Allah untuk diri kita, kita juga mohon supaya diberikan perkara yang sama kepada ahli keluarga kita. Kalau kita lihat, Allah sebutkan dalam Quran, dalam surah 14, ayat 40. Daripada ayat 39 lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahillazi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab.
Alhamdulillahillazi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah yang telah mengurniakan kepadaku pada masa tuaku ini Nabi Ismail dan Ishaq. Jadi ini kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar adalah Tuhan yang Maha mendengar bagi doa-doa, bagi doa. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku ini termasuk di kalangan orang-orang yang mendirikan salat. Wa min zurriyyati, dan begitu juga daripada zuriat keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah, terimalah doaku. Rabbana ghfirli wa liwalidayya. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagiku dosa-dosaku, wa liwalidayya, dan dosa kedua ibu bapa aku. Walil mu'minina, dan bagi orang-orang yang beriman. Yauma yaqumul hisab. Pada hari berlakunya hisab atau perhitungan itu. Jadi ini doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu doa untuk diri sendiri, untuk diri baginda sendiri. Kemudian doa untuk zuriat keturunan baginda. Begitu juga doa untuk kedua ibu bapa dan doa bagi orang-orang yang beriman seluruhnya. Jadi ini antara sunnah para nabi, iaitu doa untuk bukan sekadar diri sendiri tapi juga untuk orang yang lain, khususnya untuk ahli keluarga. Bahkan ia termasuk dalam doa-doa yang mudah untuk dimakbulkan kerana diaminkan oleh para malaikat. Nabi menyebutkan doa ala zahril ghaib, doa dalam keadaan seorang itu tak tahu, kita doakan untuk dia, akan diaminkan oleh para malaikat. Dan mereka mengatakan, walaka misluhu, dan bagi engkau juga perkara yang sama seperti yang kau minta. Jadi antara doa yang mustajab, kita doakan untuk orang lain. Kita doakan kebaikan untuk orang lain, sama ada dia merupakan ahli keluarga ataupun bukan di kalangan ahli keluarga, dan keadaan dia tak tahu, doa tersebut kita ucapkan untuk dia. Itu doa yang antara doa yang mustajab. Kerana doa tersebut diaminkan oleh para malaikat. Dan bila kita minta kebaikan untuk orang lain, Allah juga akan berikan perkara yang sama kepada kita. Jadi yang Nabi sebutkan di sini tadi, doa untuk ahli keluarga, doa supaya Allah berikan al-afwa wal-afiyah kepada kaum keluarga. Dan di samping kita berdoa kepada Allah untuk ahli keluarga kita, kita juga ada tanggungjawab supaya mereka ni juga berusaha untuk mendapat al-afwa wal-afiyah itu juga. Kerana Allah akan berikan kepada mereka yang berusaha. Kalau hanya orang lain yang berdoa untuk mereka, tapi mereka sendiri tak ada usaha, maka tentulah mereka tak akan dapat kebaikan. Seperti mana yang kita selalu dengar tentang bagaimana kisah Abu Talib, yang merupakan seorang yang dekat dengan Nabi, yang sayangkan Nabi, yang sanggup berkorban untuk Nabi, tapi dia tak nak beriman kepada apa yang Nabi sampaikan. Walaupun Nabi berusaha menyampaikan dakwah kepadanya, berdoa kepada Allah, Allah berikan hidayah kepadanya, tapi disebabkan dia sendiri tak berusaha untuk mendapatkan rahmat daripada Allah itu, maka akhirnya dia mati dalam keadaan mensyirikkan Allah, kekal dalam agama nenek moyangnya. Jadi doa daripada orang yang lain perlu disertai dengan usaha oleh orang yang didoakan itu sendiri. Kerana Allah tak akan mengubah keadaan seorang itu, melainkan dengan mereka sendiri mengubah keadaan mereka.
Jadi sebab itu Allah dalam Quran Allah nyatakan tentang tanggungjawab orang-orang yang beriman terhadap ahli keluarga mereka. Allah sebut dalam surah 66 ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا وهاي orang-orang yang beriman qu anfusakum wa ahlikum nara peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun ghilazun syidad, yang di atasnya ada para malaikat yang kasar lagi keras, bengis. La ya'sunallaha ma amarahum, yang mereka tak derhaka kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka sentiasa melaksanakan apa yang mereka diperintahkan. Allah menyebutkan tentang tanggungjawab orang-orang yang beriman terhadap ahli keluarga mereka, terhadap diri mereka. Qu anfusakum, peliharalah diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, nara, daripada api neraka. Di setiap orang yang beriman ada tanggungjawab mereka terhadap diri mereka sendiri dan juga kepada kaum keluarga mereka. Dan kemudian dalam satu lagi ayat Allah sebut dalam surah 8 ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, itu dengan melanggar segala perintah Allah dan segala perintah Rasul. Wa tahunu amanatikum, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang diberikan kepada kamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Dan antara amanah yang Allah berikan kepada manusia ni adalah Allah kurniakan kepada mereka harta benda dan juga anak-anak. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, dan ketahuilah kamu bahawasanya tidak lain harta benda kamu dan anak-anak kamu adalah suatu fitnah, adalah suatu ujian daripada Allah. Wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim, dan bahawasanya Allah itu di sisinya ada ganjaran yang besar. Dalam ayat 27 Allah sebutkan tentang amanah yang Allah berikan kepada manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Kalau tengok di sini Allah sebutkan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah khianat kepada Allah dan Rasul,
Dan janganlah khianat kepada amanah-amanah yang diberikan kepada kamu. Dan antara amanah yang diberikan adalah harta benda dan juga anak-anak itu. Harta yang diberikan ada tanggungjawab bagi orang yang beriman untuk mereka gunakan sebaik-baiknya. Untuk mereka gunakan pada jalan Allah. Selain daripada berikan nafkah kepada keluarga, berikan bantuan kepada golongan yang susah, gunakannya untuk membantu agama Allah fisabilillah. Kemudian juga Allah berikan amanah berupa anak-anak tu kepada manusia supaya mereka dapat mendidik anak-anak tu dengan baik, menjadi anak yang soleh, anak-anak yang beriman kepada Allah. Dan Nabi sebutkan tentang anak-anak ini, mereka ni dilahirkan ke dunia ibarat seperti kain yang putih, dilahirkan atas fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi. Maka kedua ibu bapanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi. Au yunassiranihi, ataupun menjadikannya sebagai Nasrani. Au yumajjisanihi, ataupun menjadikannya sebagai Majusi. Jadi anak-anak asalnya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kalau mereka meninggal dunia ketika kecil, mereka dikira sebagai seorang Muslim, mukmin. Tapi kemudian jika mereka sampai kepada umur baligh, disebabkan didikan ibu dan bapa yang salah tu, yang menjadikan mereka sebagai golongan yang engkar kepada Allah, maka Allah akan mempersoalkan tanggungjawab ibu dan bapa itu, adakah mereka laksanakan, iaitu mendidik anak mereka dengan baik ataupun tidak. Sedangkan ketika dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, tapi disebabkan didikan itu yang salah, maka menjadikan anak-anak itu golongan yang tak beriman kepada Allah. Jadi Allah sebutkan di sini harta dan juga anak-anak merupakan suatu fitnah, suatu ujian, suatu amanah yang Allah berikan kepada manusia, khususnya orang yang beriman, untuk mereka menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan jika mereka dapat menggunakan kedua-dua nikmat ini dengan baik, wa annallaha indahu ajrun azim. Bahwasanya Allah di sisinya ada ganjaran yang besar. Harta dan juga anak-anak merupakan antara sumber pahala yang besar bagi seorang itu. Bahkan ia berterusan selama-lamanya. Berbeza dengan amalan soleh yang kita lakukan sendiri, dia tak akan berterusan. Nabi sebutkan dalam sebuah hadis tentang 3 perkara, iaitu ilmu, kemudian sedekah jariah, dan kemudian anak-anak yang soleh yang mendoakan. Ini 3 perkara yang akan berterusan, berikan manfaat kepada seorang walaupun setelah kematian dia. Di sini Allah sebut 2, iaitu berkenaan dengan harta dan juga anak-anak itu, yang boleh menjadi sumber pahala yang besar di sisi Allah. Baik. Dalam satu lagi ayat, Allah sebut dalam surah 63, ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Janganlah harta benda kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu daripada zikrillah, daripada ingat kepada Allah, melalaikan kamu daripada
kitabullah itu. Antara makna zikrullah adalah Al-Quran. Juga termasuk makna zikrullah adalah amalan soleh, solat dan sebagainya yang menjadikan manusia itu ingat kepada Allah. Janganlah harta benda kita dan anak-anak kita menjadikan kita ni lalai daripada Al-Quran, daripada amalan yang soleh. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan demikian itu, maka merekalah orang-orang yang rugi. Walaupun ketika di dunia mendapat harta yang banyak, ataupun ada anak-anak yang ramai yang berjaya di mata manusia di dunia ni, tetapi jika kedua-dua perkara ini menyebabkan mereka jauh daripada Al-Quran, jauh daripada amalan yang soleh, maka sebenarnya inilah golongan yang rugi di sisi Allah. Itu rugi pada hari akhirat. Walaupun dia mungkin dianggap sebagai seorang yang berjaya, tapi di sisi Allah sebenarnya inilah golongan yang rugi. Kerana kejayaan yang sebenar di sisi Allah ialah apabila seorang itu diselamatkan daripada azab dan dimasukkan ke dalam syurga. Allah sebut dalam surah tiga ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sungguhnya tidak lain kamu akan disempurnakan balasan buat kamu pada hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan daripada neraka, wa udkhilal jannah faqad faz, dan dimasukkan ke dalam syurga, maka benar-benar dia telah mendapat kejayaan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang memperdayakan manusia. Ini kejayaan yang sebenar, iaitu apabila dapat diselamatkan daripada azab neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Kejayaan bukan sekadar dikurniakan dengan harta yang banyak, ada anak-anak yang ramai yang berjaya dalam perniagaan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kejayaan yang diiktiraf di sisi Allah adalah kejayaan pada hari akhirat nanti, iaitu dapat masuk ke dalam syurga, selamat daripada azab neraka. Di hari ini kita lihat sambungan hadis ini, iaitu berkenaan dengan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu kemaafan dan kesejahteraan fi dini, dalam urusan agamaku, wa dunyaya, dan dalam urusan duniaku, wa ahli, dan pada ahli keluargaku, wa mali, dan pada hartaku. Baik. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi penjelasan bagi hadis ini dalam kelas yang akan datang, iaitu berkenaan dengan Allahumma astur aurati dan seterusnya, insya-Allah. Jadi untuk pagi ini saya kat ini dulu. Sebelum kita akhiri, ada apa-apa ke?
Baik, jadi kalau tak ada apa-apa sekat tu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil sikit sebanyak manfaat daripada ayat-ayat Quran tadi yang kita baca dan juga daripada hadis-hadis ni. Dan mudah-mudahan kita sentiasa berdoa dengan doa yang Nabi ucapkan ini. Yang mana kata Ibnu Umar, Nabi tak pernah meninggalkan doa ni. Setiap pagi dan setiap petang, pasti Nabi akan mengucapkannya. Jadi bagi seorang yang benar-benar mencintai Nabi, yang nak mengikut sunnah Nabi, maka kita cubalah hafal. Bagi yang belum hafal doa ni, kita cuba hafal. Tetapi kalau tak hafal pun, sekarang ni macam-macam ada kan. Di handphone boleh tengok, di komputer dan sebagainya, kita boleh baca doa ni setiap pagi dan juga setiap petang. Mudah-mudahan bila kita baca doa ni, Allah berikan, Allah kabulkan permintaan kita itu, iaitu dikurniakan dengan al-afwa wal-afiyah di dunia dan juga di akhirat nanti. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam kelas akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina wahfazna min baini yaday wa min baini yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa a'udzu bika wa na'udzu bika an nuqtala min tahtina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khair. Iya.